Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Untuk video kali ini saya nak tunjuk macam mana kita nak buat pembelajaran dan pengajaran dalam talian menggunakan Facebook. Okey, sekarang ni saya nak tunjuk macam mana kita nak buat pembelajaran dan pengajaran dalam talian menggunakan Facebook. Okey. So, sebenarnya bukan semua function dalam Facebook ni yang kita akan gunalah untuk PDP dalam talian. Kita hanya akan guna group. So, kalau yang tengok ni adalah page. So, page dia ada kekangan dah sikit. Dia tak boleh nak upload file. So, nak cantik untuk PDP dalam talian, kita akan buat group dalam Facebook. So, nak buat group, mula-mula kita kena ada account Facebook lah. Kemudian, klik home. Di sebelah kiri tu akan ada satu ikon group. Klik group. Kemudian dia akan appear lah group yang mana kita like, yang mana kita join. Kemudian akan ada create group. So, kita create group. Okey, kenapa saya suka pakai group dalam Facebook ni untuk PDP dalam talian? Sebab dia lebih kurang sama macam LMS SIDOS yang staf politeknik pakai. Cuma dia ada beberapa sikit kekangan lah. Contoh dia tak boleh nak buat quiz. Kemudian tak boleh nak chat. Kalau member ataupun student tu bukan friend kita, kita tak boleh nak chat. Tapi so far untuk synchronous dan asynchronous online learning boleh pakai untuk Facebook group ni, ya. Okey, sebagai contoh, pertama sekali sekarang ni kita kena buat group baru lah, new group. Jadi kita boleh namakan kursus yang kita ajar untuk sesi yang akan datang ni. Contoh saya industri robotik, so boleh ajar lah, boleh lah nama kursus industri robotik, sesi Jun 2020. Okey. Mungkin boleh letak PSP, takut kebetulan sama, poli lain pembuat juga kan. Okey, kemudian nak add some people, nak add orang. Okey, dalam grup ni ataupun add pelajar. Perlu dah kita friend dengan pelajar tu? Jawapan dia tak semestinya kita kena friend dengan dia untuk dia. Kita nak add dia. So kalau kita friend dengan dia, kita boleh add terus. Pilihlah nama dia apa, boleh add terus lah. Okey. Tapi kalau kita bukan friend dengan dia, just leave kawasan ni biar kosong, tak apa. Nanti kita akan bagi link, dia akan join dan kita akan approve lah. Kemudian untuk privacy, kita letak private lah. Kalau kita letak public, orang awam, orang luar semua boleh tengok lah kita punya group. Jadi kalau boleh kita nak hanya pelajar dan pensyarah tu saja duduk dalam group ni. Jadi kita buat private. Okay. Kemudian untuk high group ni, pastikan kita letak visible lah. Nak letak hidden pun boleh. Tapi bila student search, dia tak akan keluar grup kita ni. Bila kita add dia, baru akan appear. So, better kita letak visible lah. Jadi, student search dekat bahagian Facebook ni, tempat search ni, akan keluar lah nama grup ni. Okay. So, create. Okay, so bila kita create, yang ni lah dia punya interface dia. So, nama grup. Kemudian dia punya shortcut dia, kita nak tengok kat sini, members, event, discussion about. Kemudian kat sini boleh letak lah gambar apa semua. Kalau kita nak hias group kita, boleh upload lah. Boleh upload gambar nanti. Boleh buat teks cantik-cantik, letak nama group ni. Okay. Kemudian, so yang ni interface dia. Okay. Kenapa saya kata dia menarik adalah sebab group Facebook ni kita boleh guna untuk synchronous dan asynchronous. Maksudnya kita boleh guna ajak student tu waktu yang tak sama dengan student tu online, ataupun kita boleh buat PDP, proses pembelajaran dan pengajaran tu waktu yang sama dengan student tu tengah online. Okey. So saya akan tunjuk dulu sebuah sikit function dalam ni lah. Pertama sekali, siapa yang familiar dengan Facebook, kita tahu lah benda ni kita boleh post. Kita boleh write post. Okey. So dekat post ni kita boleh letak macam-macam. Kita boleh letak nota, kita boleh letak arahan, kita boleh letak sebarang maklumat. Kita boleh letak link Facebook dalam ni, link nota-nota semua kita boleh letak dalam ni. Ya. Kita boleh letak file, nak letak nota PowerPoint, nak masuk quiz, tugasan, boleh.
Kita nak create dokumen dalam ni pun boleh. Kita nak create event dalam ni pun boleh. Kita nak set, okay, Khamis depan kita nak buat quiz online. Kita boleh create dalam ni. So dia akan keluar notification lah dalam ni. Cuma student tak boleh nak buat lah quiz online dalam Facebook group ni. Itu kekangan dia. Kemudian kekangan, satu lagi dia macam leceh sikit lah. Bukan leceh lah, macam tak apa best sikit. Facebook group ni adalah student boleh tengok account Facebook kita. So sebelum buat Facebook group ni, better yang mana yang private, kita privatekan dulu lah, hidden dulu apa semua, baru kita buat. Jadi kalau student buka account kita, buka Facebook kita pun tengok tak ada apa lah yang kata apa, pelik-pelik lah. Okay, yang tu sahaja. Okay? Dia tak semestinya kena friend dengan student tu. Tak semestinya kena friend dengan student tu. Okay. So kat sini kita boleh tahu selalunya untuk first posting, saya akan letak announcement dulu. Saya akan letak announcement. Saya akan bagi arahan. Jadi student akan baca lah apa arahan yang perlu dia buat masa masuk dalam group ni. So yang ni contoh arahannya lah. Okay, saya akan greeting student. Kemudian saya akan bagi beberapa informasi supaya student buat dan aktif. Sebab kita tak nak kita buat group ni syok sendiri. Kita buat, student tak participate pun. So kita tak nak. Okay. So saya dah letak announcement, post. Okay. So sekarang ni yang ni posting saya pertama lah. Jadi untuk jadikan sebagai announcement, saya akan tekan kat ni dot 3 dot ni. Kemudian akan ada mark as a announcement. So bila saya mark as announcement, setiap kali kita posting kat wall ni, yang announcement ni akan duduk atas sekali. Dia sentiasa akan duduk atas sekali. Okay, walau berapa banyak benda yang saya post kat wall group ni, announcement ni sentiasa akan duduk kat atas sekali. Ya. Tu. Senang lah. Student mana yang baru masuk, dia tengok, dia tahu dah apa dia kena buat. Okay. So, kita akan try lah. Okay, kita nak add file. Okay, kita boleh try add file. Okay, file dia maksimum 100 MB sahaja. Dan maklumat dari file tu pastikan tidak melanggar hak asasi Facebook lah. Benda-benda yang tak boleh, isu-isu yang sensitif. Kalau dia detect, dia tak akan upload. Dia tak mau upload. So, sebagai contoh, okay, PowerPoint, nota PowerPoint, saya boleh upload lah. So, saya boleh, yang ni untuk asynchronous punya online teaching lah. Maksudnya, student boleh ambil nota ni pada bila-bila masa saja, bukan waktu yang sama dengan saya, kemudian dia ambil dan study lah. So, saya boleh tulis, sila baca dan fahami nota ini dan sebarang soalan boleh ditanya pada bahagian komen posting ini. Okey, contoh. So, saya akan post nota ni sama dengan dia punya statement. Nampak? So, student boleh ambil lah nota ni nanti. Dalam group ni kita boleh upload. Kalau page tak boleh. Saya try tak tahulah. Kod saya tak reti je. Tapi page saya memang tak boleh. So, saya selalu pakai group lah untuk hantar nota-nota semua. Jadi, student boleh ambil. Dan kalau dia study, dia boleh komen kat sini. Komen. Okay, bahagian mana apa yang tak faham, bahagian mana yang tak faham, dia boleh komen kat sini. Ya. Jadi kat sini mudah. Two-way communication kita boleh dapat dengan lebih cepat dan mudah. Dan kita boleh feedback. Kadang-kadang kalau kita rajin online, kita boleh feedback on the spot. Okay. So nota macam mana student extract, keluarkan nota tu sama lah. Just klik saja, so dia boleh save ke openkan nota lah. Tak ada masalah, tak ada isu lah. Okay. Ataupun kita nak buat, kita nak bagi tugasan dalam ni pun boleh. Contoh kita pakai create document. Okay, create document. So kita boleh create dokumen dalam ni. Maksudnya file tu tak ada dalam komputer atau kertas kita. Kita terus on the spot, kita nak create pun boleh. Contoh tugasan 1. Sila nyatakan 3 jenis tata rajah robot
industri. Contohlah kan. So save and then publish. So keluarlah sini tugasan dia. So bila klik keluar. So student boleh jawab on the spot. Jadi kita boleh dapat feedback lah kat sini. So kat sini kita boleh tengok tahap pemahaman student lah. So two way, kita nak tahu macam mana student tu tahap pemahaman dia. So kat sini, yang ni kita boleh buat on the spot pun boleh. Ataupun kita boleh bagi date, tarikh. So dia akan jawab lah kat sini. Maksudnya benda ni kita tak upload. Dia memang duduk dalam grup Facebook ni. Dan setiap file yang kita upload dalam grup Facebook ni, di ruangan kanan ni dia akan ada satu bahagian memang untuk simpan semua file saja. Jadi student boleh follow up kat sini. Apa-apa file yang saya upload ataupun mereka upload akan keluar dekat bahagian sini. Ya. Kemudian kita boleh pergi satu lagi dekat grup Facebook ni, dia ada topik. Kita boleh create topik. Maksudnya contoh saya create topik. Okey, topik 1. Rumusan dari pelajar. Okey. Jadi bila saya dah habis topik 1, saya akan minta student klik dekat bahagian topik 1 ni, dan setiap pelajar kena bagi rumusan sepanjang topik 1 ni daripada subtopik 1.1 sampailah contoh 1.8, subtopik dia apa yang mereka faham daripada proses PDP yang saya berlangsung lah, yang sedang berlangsung ni, apa yang mereka faham. So mereka boleh komen kat sini. Ya. Dan setiap komen student tu akan duduk bawah topik rumusan pelajar ni. Topik rumusan pelajar topik 1. Kalau ada 10 topik, so yang student komen dekat topik 1 ni akan duduk kat topik 1 ni saja. Ya. Dia akan duduk sampai bawah lah. Sampai bawah. Jadi kat sini kita boleh jadikan sebagai feedback student lah, hasil pemahaman student. Kalau dia tak faham, dia tulis. Dia tak faham, kalau dia faham, tulis faham. Ataupun ada bahagian tertentu, so dia boleh tulis kat sini dan kita boleh feedback balik kat sini. Apa dia tak faham. Yang ni untuk synchronize lah. Bukannya untuk synchronize. Bukannya untuk secara waktu yang sama, bukan. Okay. So kalau nak balik pada pembukaan interface yang home mula-mula, dia tak ada home sini. So kena klik dekat nama ada discussion ataupun dekat text ni, industrial robotik. So dia balik lah. Okay. So ada banyak posting saya. Tadi saya dah upload file, saya dah upload tugasan 1. Tapi yang announcement dia sentiasa akan duduk kat atas sekali. Jadi student apa-apa pun dia akan baca announcement. Jadi announcement ni penting sebenarnya ni. Apa-apa benda, arahan yang kita nak tegaskan kat student kena duduk dalam ni. Maksudnya kita nak bagi tahu student, okey, kena setiap kali posting, kena komen. Kena bagi feedback, kena like ke apa ke kat announcement ni. Kalau tidak nanti dia jadi macam kita shock sendiri. Kita bobo nota apa semua, student see je. Tak ada feedback apa. Okey. Jadi kena ada two way communication lah. Student dengan kita. Okey. Sebenarnya banyak lagi. Kita boleh upload gambar, upload video dalam ni dan minta feedback student. Minta feedback student. Ataupun minta student study, buka video kat YouTube kan. Letak dekat grup ni, kemudian tengok apa yang student tak faham, kita explain balik ataupun kita explain sendiri dalam video tu dekat bahagian komen pun boleh juga. Okey. Yang tu untuk synchronous. Kalau untuk synchronous macam mana lah? Yang mana kita nak ajak secara sama, waktu yang sama. Contoh kelas pukul 10, saya pun nak ajak topik 1 pukul 10, student pun duduk kat rumah dia ataupun duduk kat sama pukul 10, dia nak online, kita nak belajar secara synchronous. So kita boleh pakai live. Live video ni. So live video ni kalau kita pakai PC, kita kena ada satu software iaitu OBS Studio. Di mana kita boleh record, kemudian apa yang kita ajak, kita bukan record, kita boleh streaming. Kemudian apa yang kita appear dekat PC kita, student boleh tengok dan boleh dengar sekali apa yang kita cakap. Yang tu kalau kita pakai PC. Kalau kita pakai handphone lagi mudah. Just klik buka grup ni, grup industrial robotik ni, kemudian klik live, terus appear muka kita ke, nota ke, slide kita, terus kita ajak on the spot live. Ya, dan student kalau tak faham pun dia boleh tanya dekat ruangan komen tu direct.
So bagi saya lebih mudah lah. Dia tak leceh. Kemudian benda ni Facebook pun sudah boleh upload daripada boleh download daripada Play Store. Kemudian yang paling penting ringan lah, dia ringan. Dia tak macam kadang LMS dia macam hang sikit, berat sikit kadang-kadang kan. Facebook server dia besar. So lebih mudah lah. Cuma dia ada limitation sikit lah. Limitationnya adalah kita tak boleh buat quiz lah online. Kita tak boleh buat quiz. Itu assessment. Untuk tugasan ke kita boleh bagi dan sudah boleh jawab dan hantar upload balik dalam grup ni. Ataupun dia boleh jawab on the spot. Jawab on the spot pun boleh juga. Cuma jawab on the spot kadang-kadang mereka biasa lah. Kawan link type, kawan seorang lagi tengok, dia copy, dia paste balik. Copy, paste balik. Kan? Ikutlah. Biasalah. Online learning ni kita tak boleh nak strict sangat kan. Tapi harap PDP tu sampai dan tercapai lah. Okay. So kalau ada apa-apa lagi yang tak faham ataupun nak tanya, boleh tanya kat ruangan komen lah. Okay. Rasa setakat itu saja untuk pengenalan. Mungkin saya akan buat video link untuk live ni. Untuk live ni. Okay. Terima kasih.